اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر واغفر من بالخير إنك على كل شيء قدير. Apa khabar semua belajar? Baik. Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa kita akan menyambung semula pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu pendidikan Islam. Pada pagi ini kita akan memulakan bagi bahagian akidah ataupun tauhid. Cuma sebelum kita memulakan pembelajaran, saya ada membawa dua buah kitab. Dan pasti kamu semua dah kenal apa kitab yang saya bawa ini. Baik, ini yang pertama, kitab pertama Al-Quran Karim. Okey, bagus semua. Kitab yang kedua Hadis Nabawi. Baik ya. Daripada kedua kitab saya bawa ini, Al-Quran dan hadis, kita mengetahui bahawa dua buah kitab ini merupakan sumber yang penting bagi orang Islam. Jadi apakah kaitannya dalam kehidupan kita seharian? Bukan sebagai panduan. Okey, betul. Itu sebagai benda yang penting dalam hidup kita ataupun pokok. Apa dia? Asas akidah Islam. Okey, jadi tajuk yang akan kita bahas sebentar lagi ialah asas akidah Islam. Okey, asas itu merupakan perkara yang utama pokok. Akidah pula ialah kepercayaan, lagi keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagus semua. Sebelum kita tayangkan gambar yang pertama ini, baca dulu contoh Al-Quran. Contohnya surah Al-Fatihah. Kemudian baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini contoh surah Al-Fatihah. Yang kedua pada bagian contoh hadis Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas akidah Islam. Ini gambar Al-Quran yang tadi. Tapi bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah. Yang ini apa dia kalam Allah? Perkataan Allah. Allah itu merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ayat Quran pertama apa yang ditulis Al-Alaq yang bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Al-Hadis Nabawi.
dan kemudian kita akan belajar mengenai aspek perbahasan akidah Islam. Okey. Aspek perbahasan akidah Islam ini mengandungi empat perkara, iaitu yang pertama al-rububiyah. Nampak jelas tak? Okey. Al-rububiyah, yang kedua al-uluhiyah, yang ketiga an-nubuwat, yang keempat as-sam'iyat. Baik, kita pergi satu demi satu mengenai makna istilah yang dapat kita ni. Yang pertama al-rububiyah. Okey, baru seorang saja bagi masuk al-rububiyah. Terus mentauhidkan Allah sebagai pencipta, pemilik dan penguasa. okey, bagus. Al-rububiyah bermakna dia ni berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita mengesakan Allah. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu. Maksudnya Allah itu tunggal. Jadi kita mentauhidkan Allah sebagai pencipta. Dan kita yakin bahawa Allah yang mencipta alam semesta ini, dia pemilik dan penguasa seluruh alam ini, sejak dahulu, kini dan selama-lamanya. Faham tu nak? Okey. Kita yakin bahawa Allah itulah yang mencipta seluruh alam ini, termasuk segala isi kandungannya, bermula pada sejak Nabi Adam hingga ke hari kiamat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, al-uluhiyah. Siapa yang nak baca al-uluhiyah? Terima kasih, Nuri. Mentauhidkan Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Hanya Allah wajib disembah. Taati peraturannya, tempat berdoa dan berharap. Okey. Al-uluhiyah yang bermaksud kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu bersifat dengan sifat yang penuh dengan kesempurnaan, yang tidak ada mana-mana makhluk yang boleh menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempurna, paling sempurna. Okey. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah, yang wajib kita taati segala peraturan, segala nizam, segala peraturan yang ditentukan olehnya, dan tempat kita berdoa dan berharap segala pengharapan. Kita perlu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala setiap kali terutama sebab kita sembahyang. Kamu semua pernah lakukannya? Nah, kita lakukan sembah sembahyang. Okey. Kemudian kita digalakkan berdoa. Tak kira masa kita susah ataupun kita senang. Bila semua orang itu dia hanya berdoa jika dia dalam kesulitan. Istilahnya kita sentiasa beristiqamah. Apa itu istiqamah? Sentiasa berterusan. Istiqamah. Sentiasa berterusan, sentiasa berpanjangan apa yang kita lakukan. Berdoa setiap masa kira susah ataupun senang. Okey, jangan kita sekali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bila kita ingat Allah, nescaya Allah akan sentiasa mengingatkan kita. Faham betul tak? Okey. Yang ketiga, an-nubuwat. Apa arti an-nubuwat? Okey, nama seorang tanda? Okey, bagus. Kenabian Rasulullah yang membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Okey, bagus. An-nubuwat bermaksud kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Bermakna Nabi ini bertanggungjawab membawa mesej dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada
manusia. Tak kira dia Islam atau tidak. Kenapa? Nabi membawa ajaran yang ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Terusnya terbagi pada yang keempat, as-sam'iyat. Apa arti as-sam'iyat? Perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh panca indera dan tidak dapat difikir oleh akal manusia, diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Rasulullah dapat seperti kiamat, dosa pahala, syurga dan neraka. Terima kasih. Yang keempat, aspek yang keempat iaitu sam'iyat. Sam'iyat bermaksud perkara-perkara lain. Apa itu perkara lain? Yang tak dapat dilihat oleh mata, yang tak dapat dicapai oleh panca indera. Mata, telinga, mulut. Panca indera berapa? Ada panca indera? Ada 5 lah. 5. Jadi tak dapat difikir oleh akal manusia. Contohnya, hari kiamat, syurga, neraka, dosa dan pahala. Adakah kamu nampak syurga sekarang? Tidak nampak. Adakah kamu nampak neraka? Tidak nampak. Adakah kamu nampak dosa dan pahala? Tidak nampak. Tapi sebagai orang Islam, kita wajib percaya bahawa semua itu adalah perkara yang ada, yang benar berlaku. Janji Allah adalah benar belaka. Tidak ada yang dusta. Jadi kita mengetahui kita tersebut yang dinamakan as-sam'iyat. Jadi kita tahu bahawa ada 4 aspek kepastian kita, iaitu al-rububiyah, al-uluhiyah, al-nubuwah dan as-sam'iyat. Baik, sebelum kita pada aktiviti, saya tambah sikit lagi mengenai perkara atau amalan yang boleh merosakkan akidah. Perkara apakah yang boleh merosakkan akidah? Anda boleh buka buku awak sekarang. Okey. Buka buku awak. Buka surat 96. Tajuknya Asas Akidah Islam. Jadi kita nak beza bagaimana faktor perkataan, macam mana faktor perbuatan, macam mana faktor hati yang boleh merosakkan akidah. Okey, kita bagi contoh Contoh perkara yang boleh merosakkan akidah dari segi perkataan, apa dia? Okey, yang pertama seperti kita mencela Allah. Lagi? Menghina Al-Quran dan hadis. Kita memperlekehkan kebesaran Al-Quran. Kita menghina Nabi, kita kata ini hadis palsu, ini bukan Nabi kata, ini orang kata. Semua adalah perkataan yang terlaluan yang kita katakan sebagai perkara yang merosakkan akidah melalui perkataan. Baik, yang kedua, perkara yang boleh merosakkan akidah melalui perbuatan. Kita melakukan perkara tersebut. Contohnya apa dia? Kita menyembah kepada Allah. Kita pergi ke berhala, pergi ke gereja, pergi ke kuil, kuil Buddha. Bernama Billah bin Zalid. Kemudian contoh melalui hati, macam mana tu? Kita meyakini bahawa alam ini berlaku dengan sendiri. Kita duduk dengan orang, kita pun fikir alam ini berlaku dengan sendiri. Itu merupakan akidah yang rosak melalui hati. Kemudian perkara kenapa akan berlakunya perkara yang demikian? Apakah yang mendorong berlakunya kita berprasangka demikian?
demikian. Kurang mendalami ilmu agama Islam. Kenapa kita kurang mendalami ilmu Islam, ilmu agama? Jadi sebagai orang Islam kita diwajibkan menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Kerana ilmu adalah teman kita dikala kita dikala kita kesulitan dan kesempitan. Bukan wang rezeki yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat. Sebab Nabi kata, jika kita mati meninggalkan 3 perkara, yakni ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, serta sedekah yang banyak, yang jariah, sedekah yang berterusan, maka kita akan mendapat perkara yang baik, perkara yang sentiasa positif untuk diri kita di dalam alam bangsa Nabi. Okey. Kerana kurangnya ilmu agama. Contoh yang seterusnya ialah apa dia? Tidak suka mendampingi ulama. Kita bila kita tengok ulama, kita rasa boring lah orang ni, tak boleh langsung buat kerja. Jadi kita rasa tertekan. Jadi untuk menghilangkan rasa begitu, kita kena sentiasa untuk ilmu dan mendampingi ulama. Baik, yang ketiga, perkara yang boleh kita boleh lakukan untuk memantapkan akidah. Ini boleh mengukuhkan akidah. Macam mana tu? Segi perkataan, kita boleh membaca dan memahami Al-Quran. Yang khususnya dari perbuatan, kita boleh belajar kepada sama ada fardu atau sunat. Kemudian contoh yang ketiga, untuk memantapkan keimanan kita ialah menjadi hati yang sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sentiasa berzikir, berselawat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kepada aktiviti kesimpulan. Kesimpulan dan pembentangkan. Okey, kita silakan metode kamu. Mana tadi? Okey, kalau akan membahagikan setiap kumpulan seperti metode. Okey, kamu dihendaki mengambil soalan dalam metode yang telah diberikan kepada kamu. Okey, sekarang boleh buka metode. Okey, dapat soalan? Dapat soalan? Okey, tempoh soalan yang ada di tangan kamu masing-masing. Banyak? Soalan pertama, siapa yang dapat? Soalan macam ni. Soalan 1. Perkara yang merosakkan iman dari segi perkataan. Okey, perkara yang boleh merosakkan iman dari segi perkataan. Banyak? Kalau nak sekarang kamu bincang jawapan dulu untuk kumpulan masing-masing. Okey, bincang soalan. Ini soalan kumpulan 1. Ini soalan kumpulan 2. Siapa dapat kumpulan 2? Soalan tadi. Perkara yang merosakkan iman dari segi hati. Dari segi hati, ya, terima kasih. Kumpulan 3. Soalan ni. Perkara yang merosakkan iman dari segi perbuatan. Dari perbuatan, terima kasih. Kita soalan yang keempat. Amalan untuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak jawab dia. Betul. Contoh kasih kita. Perkataan ialah kita mengubah isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya, jika ada seorang yang cuba mengubah, yakni dia ambil Al-Quran apa yang dia nak dan tinggalkan apa yang dia tak suka. Itu maksudnya mengubah isi kandungan Al-Quran ataupun Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagu dia. Ambil tong air kan? Bukan kita ambil tong air. Baik. Kemudian dua. Kita pakai. Soalannya perkara yang merosakkan iman dari segi hati. Ini dalaman kita. Perkara hati ini jadi dengan orang lain. Kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mana nak tanya? Okey, betul tak? Meyakini alam ini adalah Tuhan sendiri. Betul ke tidak? Betul. Okey, bagus. Jadi, contoh okey, jadi antara contoh yang boleh merosakkan iman dari segi hati ialah kita meyakini, yakni kita percaya bahawa alam ini berlaku dengan sendiri. Sedangkan kita tahu bahawa Allah yang mencipta seluruh alam ini. Baik. Soalan yang ketiga. Jatuh komponen ketiga. Soalannya, perkara yang merosakkan iman dari segi perbuatan. Okey, memakan tu dia apa dia? Betul, kita makan apa-apa tanda. Contohnya salib. Nak tak kena salib kan? Macam mana? Tanda huruf I ya. Contohnya dia pakai buat apa ni? Dan satu rangkai tu okey kan? Okey. Itu adalah sesuatu yang boleh masukkan iman dari segi perbuatan. Ya. Terusnya soalan yang keempat. Okey, kita lihat. Amalan untuk memantapkan akidah dari segi perbuatan. Okey, amalan untuk memantapkan, untuk menumbuhkan akidah kita dari segi perbuatan. Menolong anak yatim dan fakir miskin. Betul tak? Betul. Kita membantu anak yatim dan fakir miskin. Itu jadi kita boleh memantapkan, boleh menumbuhkan lagi keimanan kita dari segi perbuatan. Terusnya soalan yang kelima. Amalan untuk memantapkan akidah dari segi perkataan. Apakah aktiviti ataupun amalan yang kita buat untuk memantapkan, untuk mengumpulkan lagi keimanan kita dari segi perkataan? Okey, betul. Betul tak? Betul. Nasib. Kita boleh membuat aktiviti yang membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Al-Quran ni bukan setakat bulan puasa sahaja. Kita boleh amalkan sepanjang hari. Contohnya, buat amalan Al-Quran sekurang-kurangnya satu hari satu bulan Al-Quran. Ataupun satu surah yang pendek. Itu sudah menyai ya. Sebab apa? Kerana Al-Quran pakai nur pada hidup kita. Ini cahaya. Okey. Yang terakhir, kumpulan yang enam. Soalan. Okey. Amalan ataupun aktiviti untuk memantapkan akidah dari segi hati. Okey, betul tak? Biasa berzikir, bertasbih dan biasa umat semua benda yang baik ya, yang untuk menawarkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terusnya kita akan pergi pula kepada aktiviti yang awak suka ni. Saya rasa awak suka mengenai apa ni? Kita silang kata. Okey, kita akan lagi pada kamu. Dan setiap orang ambil satu line. Okey. Kamu dihendaki menjawab soalan yang ada mengenai silang kata.
Okey, waktu ke Allah. Yang ketiga menegak. Okey. Ini nombor ketiga. Okey. Perkara yang mendorong salah satu akidah itu tidak suka mendampingi ulama dan Pendidik. Pendidik. Okey, tidak panggil pendidik. Siapa itu pendidik? Pendidik. Ibu lagi? Murabi. Okey. Ibu bapa betul juga. Cuma ibu bapa adalah pendidik yang pertama. Pendidik yang paling awal. Kenapa? Sebab pendidikan yang awal bermula di rumah. Siapa yang mendidik kamu? Ibu bapa. Okey. Yang kelima. Lima menegak. Malaikat yang terlibat dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah ialah Jibril. Jibril alaihissalam. Okey, betul. Yang kedua merintang. Okey. Ragu-ragu dan dengan rukun iman, rukun Islam dan rukun Islam dalam perkara yang masukkan iman dari segi Hati. dari segi hati. Artinya kita masih lagi ragu-ragu, masih was-was. Masih was-was mengenai rukun iman, rukun Islam, serta hukum Islam. Ini dipanggil perkara masukkan iman dari segi hati. Okey. Yang terakhir, menunaikan sama ada fardu atau sunat adalah merupakan antara perkara yang boleh memantapkan iman. Ibadat. Okey. Ibadat. Semua betul? Betul. Betul. Okey. Awak boleh bukan awak punya pertanyaan tadi. Okey, yang terakhir sebagai kesimpulannya, kita mengetahui bahawa Al-Quran dan Al-Hadis adalah dua perkara asas dan sangat penting bagi orang Islam. Kita mengetahui bahawa pengertian Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan mukjizat dan kekal dari dulu hingga dan hari kiamat. Kemudian kita tahu bahawa Al-Hadis merupakan sesuatu ataupun hadis ini merupakan perkataan, perbuatan, pengakuan yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita belajar mengenai aspek akidah Islamiah yang terdapat 4, iaitu Al-Rububiyah, Al-Uluhiyah, As-Sam'iyah dan Al-Nubuwah. Kemudian kita belajar lagi mengenai perkara yang boleh merosakkan akidah atau iman. Kemudian faktor apakah yang masukkan iman. Kemudian kita belajar lagi cara untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya rasa setakat ini saja untuk pelajaran kita pada pagi ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.